Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini anda bersama-sama dengan saya, Asrul Fitri bin Alias, bersiaran langsung untuk episod yang ke-7 Tanya Pakar @An-Nur. Baiklah, semestinya Tanya Pakar @An-Nur kita akan bersiaran langsung di laman rasmi Facebook Hospital Pakar An-Nur. Baiklah, hari ini hari Jumaat 18 September 2020, kita masih berada dalam era COVID-19. Saya harapkan anda yang berada di luar sana dapat menyesuaikan diri anda untuk norma yang baru ini. Baiklah, 16 September yang lalu, iaitu 16 September 2020 yang lalu, kita baru saja menyambut Hari Malaysia yang ke-57. Sekali lagi, saya bagi pihak Hospital Pakar An-Nur ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-57. Baiklah, dalam kita menyambut hari kemerdekaan bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia yang baru saja disambut 2 hari yang lalu, bulan ini juga merupakan bulan kesedaran masalah obesiti di kalangan kanak-kanak. Jadi hari ini kita bawakan Puan Nurul Zulaikha Habib Rahman, iaitu pakar dietetik Hospital Pakar An-Nur, yang akan membincangkan mengenai tips-tips permakanan yang sihat untuk kanak-kanak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana dapat sudi untuk kita bincangkan topik kita pada hari ini. Okey. Baiklah, sebelum kita meneruskan lagi untuk program kita ataupun perbincangan kita dengan Puan Zulaikha, sekejap saja lagi saya ingin minta 3 perkara daripada anda semua. Saya ingin minta anda untuk like live kami pada hari ini dan juga komen sekiranya anda ada persoalan-persoalan yang anda ingin tujukan kepada Puan Zulaikha yang akan membincangkan tentang tips-tips pemakanan yang sihat untuk kanak-kanak. Dan sekiranya live kami pada pagi ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua yang berada di luar sana, anda boleh sharekan supaya segala yang kami bincang kepada hari ini dapat memberikan manfaat bukan sahaja kepada anda dan juga dapat memberikan manfaat kepada mereka yang berada di luar sana. Baiklah, kita mulakan tanpa melengah-lengahkan masa kita pada hari ini. Kita mulakan dengan perbincangan kita pada hari ini, Abang Zulaikha, untuk tips-tips pemakanan yang sihat dalam kalangan kanak-kanak. Selalunya kalau kita tengok pemakanan yang sihat ni, selalunya kita amalkan untuk orang, bukan sahaja untuk orang dewasa, kita juga amalkan untuk kanak-kanak juga. Betul tu. Okey, kita teruskan dengan persoalan kita yang pertama, yang selalunya kita tanyakan kalau pasal pemakanan ni, apa yang kita dapat bincangkan mengenai pemakanan. Okey, soalan yang saya dapat, antara soalan yang pertama yang saya dapat mengenai top pemakanan yang sihat ni, pemakanan yang sihat ni is apa kunci, dia boleh katakan kunci pemakanan yang sihat untuk kanak-kanak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih lagi sekali saya ucapkan kerana meluangkan masa. Terima kasih juga pada semua yang menonton. Harap hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. So, seperti yang Encik Asrul katakan tadi, apa tu kunci? So, biasanya kunci untuk pemakanan sihat ni perlulah seimbang. Yang itu memang semua orang dah sedia maklum, seimbang. So, apa yang kita maksudkan dengan yang seimbang ni? Perlulah ada karbohidrat, kita perlu juga ada protein, iaitu lauk dia, okay? Kemudian kita perlu ada juga sayur-sayuran, lemak jangan lupa, okay? Walaupun setengah orang kata lemak ni janganlah, itulah, inilah, tapi untuk kanak-kanak kita perlukan lemak juga, cuma dalam kuantiti yang diperlukan untuk kanak-kanak lah, okay? Jangan maksudnya kita langsung buang lemak tu semua lah, okay? Alright, okay? Kemudian kita juga ada itu untuk galakkan makanan yang kita ambil tu ialah dalam keadaan yang secara sederhana, supaya bila kita train daripada kecil, kita ambil ni secara sederhana macam tu. Jadi bila masa semakin dewasa, so dia faham apa tu sebenarnya pemakanan secara sederhana. Maksudnya tu, kalau ambil lauk tu janganlah sampai membumbung terus-terus macam tu, okey, pada budak-budak kecil lah. Sebab ada juga yang saya lihat
mereka kanak-kanak ni kita biarkan saja. Maksudnya ibu bapa biarkan saja. Bukan kita nak salahkan kepada ibu bapa atau apa semua, cuma kita perlu terapkan nilai-nilai yang sepatutnya tentang pemakanan ni kepada anak-anak. Macam tu. And then sediakan makanan yang seimbang jugalah. Okey. Bukan kita kata kita perlukan makanan yang seimbang dan sederhana, tapi kita tak sediakan untuk anak-anak. So yang ni satu masalah juga. Contoh, kita selalu ada kata ada satu troli. Ada satu troli kat rumah memang dah tak jajan apa benda semua. So ada juga yang saya jumpa setengah jenis yang macam ni. Tapi yang ini kita tukarkan pula. Daripada makanan yang tidak begitu bagus seperti macam jajan-jajan, junk food, kita boleh adakan troli, tapi kita adakan sedikit, maksudnya kita letakkan dengan makanan-makanan yang sepatutnya dan juga yang berkhasiat. Ini untuk salah satu tips ni. Minta maaf, beberapa tips jugalah untuk yang itu. So untuk terapkan amalan pemakanan sihat ni, kita biasa ni kalau untuk budak-budak sekolah ataupun budak-budak tadika ni, walaupun tadika ni ataupun taska ni, diorang kadang-kadang memang dah sediakan dekat dalam tempat penjagaan tu lah. Maksudnya memang dah sediakan makanan macam tadika kemas, tadika banyak-banyak Montessori semua dah sediakan makanan. Jadi untuk tadika kemas, Montessori ni semua memang Montessori ni semua diorang memang dah ada untuk daycare lah. Diorang memang dah ada, dan juga kebiasaannya mereka telah ada panduan makanan. So maksudnya diorang bukan saja suka-suka boleh sediakan apa saja. Jadi makanan yang diorang berikan ni kiranya bukan makanan yang biasa yang diberikan macam orang dewasa makan. Komponen tetap sama, tetapi dia ada portion dan juga dia ada jadual yang telah ditetapkan kebiasaannya. Biasanya memang diorang dah memang ada jadual. Maksudnya kalau misalnya kata macam tadika kemas contohnya lah, sebagai salah satu contoh yang saya pernah nampak, ialah diorang punya pembantu semua dan juga cikgu perlu pergi ke kursus dahulu. Okey, so maksudnya diorang akan ada satu menu yang memang kena ikut. Maksudnya memang dah disediakan. Okay, macam contoh KKM dah sediakan menu tu untuk kanak-kanak. So maksudnya diorang juga ada pemantauan berkala. So macam kira ambush lah, ada orang untuk tengok. So kalau misalkan kata tadika tersebut tidak mengikut piawaian yang sepatutnya, dan akan ada tindakan susulan lah. Tapi itu saya tak terpasti macam mana lah. Tapi cumanya yang ini ada. Maksudnya dia memang wujud lah di Malaysia ni untuk keadaan macam tu. So maksudnya yang di kalau di setengah-setengah tempat tu tak ada masalah lah, macam tu. So yang ini biasanya salah satu juga yang diterapkan. Maksudnya walaupun kita ibu bapa di rumah, tapi pun guru-guru dan juga pembantu di tadika ataupun taska pun ada juga benda ni untuk kita beri kesedaran. So secara tak langsung anak-anak kecil ni dia akan rasa macam, oh kita ada lauk, oh kita ada sayur, dan kita ada juga kita punya karbohidrat. So it's satu yang complete macam tu lah. Okay, alright. Lepas tu biasanya tips juga yang bagus, okay, kita bekalkan anak-anak kalau pergi tadika ke, pergi sekolah ke, kanak-kanak ni kita bekalkan dengan air kosong. Okay. Kadang-kadang kita tak perasan benda-benda ni sebenarnya tips-tips yang hidden macam tu. Kalau tak ada air kalau tak ada air kosong dia terpaksa beli. Jadi kalau dibeli, dia nampak air manis dengan air kosong, of course lah dia seronok. Mungkin air manis yang lagi seronok, menarik. Warna. Yes. Sirap warna merah. Ya. Warna ni kuning-kuning. Okay. Tarik mata macam tu kan, tarik hati orang juga lah kan. Okay. So yang ini juga kita punya salah satu tips juga lah. Kita bekalkan kepada anak-anak, kalau boleh yang comel botol. Kalau untuk kanak-kanak macam tadika ni, atau kita biar dia pilih sendiri botol tu, supaya dia seronok. Bila dia nak minum air tu, dia rasa seronok sebab dia pilih sendiri botol tu. Kadang-kadang kalau kita pergi hantar anak-anak pergi sekolah, tengok botol air dia berbeza-beza. So itulah macam Pastor kata tadi, ada satu daya tarikan untuk kanak-kanak minum. Minum banyak, dan it's much more bagus lah. Okay. Lagi satu sebab benda ni kita fikir macam kita touch together with our children. Maksudnya kita biar dia pilih juga. Maksudnya kita bagi dia option so that dia seronok. Kalau kita yang buatkan ni, okay, no, you pakai botol ni atau pakai botol biasa je, mungkin tak berseronok berbanding ada straw yang ada gambar-gambar kartun. Macam-macam kan? Yes, macam-macam. Okay. Untuk soalan yang kedua sekarang, kita selalu tengok sekarang kadang
bukan hanya untuk kanak-kanak, untuk dewasa pun sekarang. Sarapan pagi. Okay. Contohnya macam bagi saya, macam saya sarapan pagi tu satu benda yang susah ya, tak compulsory sangat untuk saya makan sarapan pagi. Tak payahlah makan sarapan. Sekejap lagi kerja, dan tengah hari makan juga kan, lunch juga. But untuk kalau macam untuk kanak-kanak ni, kadang-kadang kita boleh tengok pagi-pagi ibu bapa first mak ayah sekarang nak hantar anak pergi kerja. So nak pergi tu dalam keadaan macam nak dengan cepat, rushing. Siap-siap. Kadang-kadang tak sempat, ada yang anak tak sempat nak bagi makanan tu. So jadi untuk kanak-kanak perlu ke sebenarnya pengambilan makanan sarapan pagi? Adakah sarapan pagi ni adalah satu benda yang wajib lah? Belum ambil, kanak-kanak perlu ambil sarapan pagi. Tak ambil nanti tak bagus ke sampai. Bahaya ni Cik Asrul ni. Sebenarnya untuk dewasa pun sama juga. Perlu ambil sarapan pagi. Okey, di samping tu kita back to kita punya soalan tadi kepada kanak-kanak. Kepada kanak-kanak ia pun sangat penting juga. We treat our breakfast like a classroom. That's dia orang punya quotes lah macam tu. Sebab apa? Breakfast ni sangat penting untuk kanak-kanak sebab dia orang baru bangun pagi, lepas itu dia orang tak bertenaga. Jadi kita memang perlukan kanak-kanak ni untuk tenaga lah, untuk siapkan hari. Kalau misal kata dia tak makan pagi, lepas tu tak bertenaga, bila pergi kelas tak fokus. So itu salah satu benda ni juga. Selain daripada itu, sarapan pagi ni juga membantu untuk menaikkan metabolism mereka lah kepada kanak-kanak ni. Kemudian ia juga boleh kita boleh latih anak kita untuk makan secara tidak berlebihan. Sebab biasanya kalaulah kita tak ambil sarapan pagi ni, untuk next meal kita ada kecenderungan untuk ambil makanan dalam kuantiti yang banyak. Betul? Kita sebab kita lapar. Sebab kita lapar. Dan juga actually sarapan pagi ni juga boleh mengeratkan hubungan dengan ahli keluarga, maksudnya dengan ibu dan bapa jugalah. Sebabnya walaupun tengah rushing ke apa ke, we have to spare some time lah, kena ambil sikit waktu. Tapi macam Cik Asrul katakan tadi, ibu bapa very rushing pagi-pagi macam tu, nak siapkan anak. Lepas tu kalau ada seorang, lagi 2-3 orang baby lagi nak siapkan untuk mengasuh semua. So the tips is you do something simple saja. Tak perlulah macamnya sibuk nak menggoreng kat dapur macam tu sangat kan. It's something which is so simple, which is so bagus. Contohnya kita sediakan macam susu. Susu, it can be one of the breakfast thing, tapi janganlah bagi susu semata je. Bisa kata susu dengan biskut ke, dengan roti, at least something for the children tu, untuk kanak-kanak tu untuk makan. Kalau memang ada masa dan tak ada masalah pun. It's okay. Goreng ke apa ke? It's okay, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cumanya kalau tak ada masa tu, kita cari alternatif yang simple which is healthier lah. Maksudnya janganlah nugget-nugget tu semua, bukan tak boleh, cuma kena kurangkan. I know it's very easy, just ambil. Sekarang ada yang jenis yang tak payah nak towing dan benda tu, maksudnya tak payah nak carikan air benda tu, kita terus goreng je. But it's actually not really healthy sebab ada sodium yang tinggi, garam yang tinggi, dan juga dia processed food which is not good lah. Sebab kita akan bagi tendensi untuk anak kita suka benda-benda yang berproses. Untuk kanak-kanak itulah yang sedap kan. Adik-adik keluar sana, itulah yang paling, kalau pergi sekolah pergi dapat nugget, nampak hotdog, itulah yang korang akan, you all yang akan makan dulu. Sebab tu sebab tu kita perlukan didikan awal daripada rumah. Kita perlukan didikan awal supaya kita lead these kids, kita lead our children to a good path lah. Maksudnya untuk keseterusnya lah, untuk dalam kehidupan dia. Sebab kalau dia dah terbiasa untuk ambil makanan-makanan yang macam proses macam tu, so saya risau nanti dia first akan jadi picky eaters, one of the things juga. Kalau untuk yang very little lah, maksudnya kadang-kadang ada je bagi masa umur yang sangat kecil, walaupun ada gigi dia terus bagi macam tu je. Tapi the things ini boleh membuatkan anak-anak kita menjadi picky eaters lah, yang sangat memilih. Sebabnya garam dia tinggi, jadi bila kita bagi makanan yang kurang garam, dia tak terasa, so dia tak nak. So one of the things juga yang kita kena titik beratkan. Macam tu lah. Alright. Saya rasa banyak benda saya kena ubah
Allah untuk diri saya lah. Bukan hanya untuk kanak-kanak, tapi untuk diri orang dewasa pun it's something yang boleh kita terapkan juga. Ya, betul. Okey, Puan Zulaikha, pengambilan kalsium Okey. kanak-kanak. So tadi awak dah terangkan, you dah terangkan pengambilan sarapan pagi sepenting. Apakah kunci pemakanan yang bagus dari segi apa yang makanan apa yang patut untuk kanak-kanak ambil. Jadi untuk pengambilan kalsium, adakah ibu bapa di luar sana perlu menitik beratkan pengambilan kalsium? Adakah kalsium itu something yang good, bagus atau tidak? Perlu atau tidak? Macam tu. Alright. Kalsium banyak iklan kat luar. Kalsium. Okay. So kalsium memang sangat-sangat penting untuk pembesaran. Even though kita as a adult juga penting juga kalsiumnya. So biasanya dalam umur 1 tahun ke 1 ke 3 tahun dalam 500 mg per day. Okay, which means dalam satu gelas lebih kurang dalam 230 ke 250 kalsium. Okay, macam tu. So kalau untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun, kita perlukan dalam 600 mg satu hari, which is actually banyak juga. Okay, so ini untuk pembesaran diorang, untuk pembesaran tulang mereka, untuk untuk gigi yang kuat juga, untuk tulang yang sihat juga. Sebab kalau mereka tak dapat kumpul kalsium yang cukup masa kalau misal kata kalsium tidak cukup masa di awal pembesaran, okay, nanti di masa remaja macam tu dia boleh menjadikan osteoporosis. Okay, alright. So yang inilah salah satu benda yang sangat-sangat kita pentingkan juga. So kalsium ni juga boleh datang daripada pelbagai jenis, tidak semestinya susu je. Okay, biasanya perlu ambil untuk dapatkan 500 ke 600 mg satu hari ni dalam 2 ke 3 gelas satu hari. Okay, 2 ke 3 gelas satu hari. Jadi kalau nak katakan kalsium ni kalau tak ambil tu tak boleh lah. Kena ada. Perlu. Dalam pemakanan sebenarnya ada juga kalsium yang sumber lain. Sumber-sumber lain. Yes. Sumber-sumber lain yang macam untuk kalsium sepertinya kita ada cheese, kita ada yogurt. Ada orang kata dia good cheese yang bagus, dan dia ada yogurt yang macam yang tak bagus. But we were talking about kita bercakap mengenai untuk kanak-kanak. Yeah. Untuk kanak-kanak. So dia berisi kanak-kanak kalau kita beli macam yogurt atau cheese yang berlebihan pun kan tak boleh juga. Ya, sebab tu kita ada beberapa kita punya saranan tu. So di dalam lebih kurang macam 2 ke 3 slices per day, then shouldn't be a problem lah. Maksudnya at least kita ada beberapa option macam tu kepada kanak-kanak juga lah. So maksudnya dia bukanlah satu benda tu saja. Sebab ada lagi banyak-banyak produk yang komersial dekat luar yang tulis untuk ada kalsium lebih macam tu yang claim. So jangan risau sebab kita tengok balik kat dia punya, sebab tadi saya dah bagi tahu berapa banyak, 500 ke 600 di 1 hingga 3 tahun dalam 500 mg satu hari. So dalam 4 ke 6 tahun dalam 600 mg satu hari. So shouldn't be much of a problem juga. So that at least kita tahu bila kita buka belakang tu kita tengok, so kita tahulah. Okay, cumanya kalau misal kata ada juga kanak-kanak nak suka susu yang berperisa, it's okay, just leave it. Ambil je. Okay, ni yang satu soalan yang daripada saya dapat daripada WhatsApp. Okay, kalau kita berikan makanan yang kita beli di any stores, ada tempat-tempat pasar berniaga atau pasar, kita boleh tengok kadang ibu bapa nak tengok much more, dia boleh tengok brand daripada tengok macam tadi you kata kena tengok di belakang. So kadang adakah itu essential atau penting juga untuk tengok bahan-bahan, kadang kita tak sempat nak tengok barang-barang bahan ni. Okay, alright. So sometimes yang ini memang kena ada sedikit knowledge lah tentang berapa banyak dekat belakang tu. Sebab kita boleh tengok 200 tapi kita tak tahu sama ada 200 tu tinggi ke rendah ke, macam tu, bagus atau tidak lah. Tapi at least bila kita dah biasa tengok, kita kena do some research sikit lah pasal benda ni ya. Sebab bila kita dah biasa tengok, kita dah boleh agak. Kita everything yang you tengok hari-hari, you rasa macam you dah boleh catch dah benda tu. So but this thing you need research a bit lah regarding this one. Okay, tetapi brand itself, brand itu sendiri tidak bermaksud dia sesuatu yang perlu kita ikut lah. Maksudnya daripada brand, cuma ni brand ni akan ada iklan-iklan so that dia ada boosting marketing macam tu. Dan
tidak salah untuk kita pilih brand mana-mana as preferred by ourselves, tak ada masalah pun. As long as it is good, then shouldn't be a problem. And satu lagi macam yang Cik Ashrul kata tadi tu, one of the tips is kalau kita tak ada masa nak tengok yang kat belakang tu, kita boleh tengok yang less. Dia akan tulis less sugar. Dia orang akan ada claim, kadang-kadang dekat setengah produk dia orang akan claim bahagian depan. bahagian depan akan less sugar macam tu. Okay, but for kids kita tak nak pun low fat ni. Please, one more thing, untuk susu untuk kanak-kanak jangan pilih low fat atau skim milk. You go for full cream milk. Okay, itu jangan tersalah. Okay, kalau lebih daripada kanak-kanak ni tak ada masalah, kita go for low fat milk. Sebab di masa kanak-kanak ni, sebab masa kanak-kanak ni kita perlukan lemak dia juga. Sebab ini untuk membantu hormon dia, untuk tumbuh saraf dia juga, dan tenaga actually daripada lemak ni lebih daripada kita punya karbohidrat. So that's why kita tak nak hadkan lemak yang, maksudnya kita pilih yang lemak bagus lah. Maksudnya kita jangan pilih yang low fat, sebab kalau tidak dia terlampau kurang. Maksudnya boleh je tak ada masalah. Dan lagi satu pasal susu tu, saya rasa saya dah sebut tadi, kalau misalkan kata anak-anak kita suka susu coklat, susu berperisa, just go with it, tak ada masalah juga. Jangan terlampau fikirkan memang kita kata nak cut the sugar kind of things, but it shouldn't be much of a problem kalau maksudnya kita cutkan sugar yang lain tapi kita ada kat situ. Bukan sugar tu tak boleh, boleh, cuma less. Macam tu. Alright? Okay, kita tadi boleh ceritakan tentang makanan. Apa yang Puan Zulaikha sebutkan tadi, makanan yang sedap-sedap, yang best je untuk kanak-kanak. Okay, kita masukkan juga sekarang ni makanan sayur-sayuran. Kalau kanak-kanak ni, kalau kita dengar sayur-sayuran je, bila nampak je benda-benda yang hijau tu, mulalah tak nak, boycott. So untuk kanak-kanak ni, apakah tips untuk yang diperlukan oleh ibu bapa sekiranya anak-anak ni yang tak nak makan sayur? So sayur-sayuran ni something yang penting untuk kanak-kanak. Tapi kanak-kanak macam dapat sayuran dia tak nak tolak tepi. Okay. Tolak. Okay. Alright. Salah satu faktornya lah tapi tadi kat tips kan, tapi I just bagi tahu faktornya mungkin yang menyebabkan anak-anak ni ditolak kita punya sayur tu ialah sebabnya kita tak introduce with the sayur, with the vegetables starting from the 6 months. So maksudnya dia tak biasa. So kita duk bagi dia benda yang sedap-sedap dulu, okay, rather than kita bagi yang pahit-pahit sikit. So dia rasa macam lagi sedap yang ada warna-warni. Yes, daripada yang warna hijau. So dia ada stigma kat situ untuk kanak-kanak. So one of the thing. Second things, kemungkinan texture yang kita bagi tidak sesuai dengan anak-anak. Contohnya dia terlalu keras, kita terbagi batang ke, okay, so dia keras. So dia rasa macam tak sedap lah dalam dia lah kan, tak tahulah kan, baby kan, ataupun budak-budak kan, okay, alright. So tu yang dia tak nak tu. Lepas tu mungkin juga cara penyediaan sayur tidak seperti yang dimahukan oleh anak-anak. Okay, so mungkin itu yang dia tidak berapa suka jugalah. Okay, alright. So tips-tipsnya ialah kita boleh, ibu bapa perlu jadi teladan. Itu yang utama. Makan sayur tak? Okay, bagus. So rasanya nak Cik Ashrul okey kot. Alright. So sayur, ibu bapa mesti kena jadi teladan. So bila kita duduk kat meja makan, kalau ayah atau ibu tidak mengambil sayur, so tapi sayur kita nak paksa dia, tapi kita sendiri tak makan, so mestilah dia tak nak juga. Okay, mesti dia akan ikut kita. She or he will make it first lah. So one of the tips lah. Okay, jangan asingkan sayur berhenti makan tu, masuk je dalam mulut kita. Masuk je, tak suka pun telan je lah. Ambil air tu telan je. So at least dia nampak lah kan. Okay, yang kita telan. Lepas tu second tips kan, saya cakap tadi ada faktor-faktornya, kemungkinan juga sebab kita tak introduce awal. Okay, so tipsnya untuk baby-baby yang lain, okay, kita try, give it a try untuk bagi sayur dalam waktu 6 bulan. Maksudnya janganlah bagi yang dah panjang tu, few weeks lah. Okay, yang sesuai, texture yang sesuai kepada anak-anak lah. Macam konsep tadi kita yang lembut-lembut. Yes, lepas itu yang kita senang untuk kanak-kanak punya. Yes, something like that lah. Okay, alright. Lepas itu pelbagaikan jenis sayuran. Okay, sebab kita nak cuba sayur baru, so kita pelbagaikan jenis sayuran. Sebab kadang-kadang kita jangan pergi yang terlampau hardcore sangat, macam sawi, sebab yang itu dia akan rasa pahit.
So kalau kita pergi ke hardcore sangat, dia pun akan jadi stigma juga. So kita kena stagger lah, stage by stage. Not too sweet, not too pahit sangat pada waktu mulanya. Dan tapi jangan bagi yang terlampau sedap sangat. Maksudnya carrot dulu macam tu. Sebab kalau macam tu dia dah seronok, dah sedap, lepas tu tiba-tiba dapat hard pahit. Okay, so kita bagi dia in the middle dulu. Si bapa kat luar sana bagi yang baik-baik dulu. Jangan pahit sangat lah. Kalau pahit sangat memang sudah tak nak terus. Okay, alright. Dan baru dah lidah rasa sedap. Lepas tu kita try to introduce yang lain juga. Baru introduce yang manis-manis. Ya. Okay, baru introduce macam tu jugalah. Okay, alright. Kemudian lepas itu lagi satu untuk kanak-kanak yang kita dah boleh bawa dia pergi jalan-jalan macam tu. So yang ini saya sarankan, memang saya sangat suka kalau kita bagi kita punya anak-anak on hands with the sayur ataupun buah-buahan lah, tak kisah sebab tadi soalannya pasal sayur. Okay, so kita bagi dia on hands with that. So kita bawa dia pergi shopping, dia pilih sayur apa yang dia nak. So kita buat deal dengan dia. You choose this one, mommy gonna cook for you, so you have to eat this thing. You have to give it a try. Kind of kids lah. So you have to make a deal with your kids. So that kat sini pun secara tak langsung dia boleh makan sayur. Okay, so secara tak langsung kita ada two-ways communication juga dengan anak-anak. Dan juga dia develop skills juga. Maksudnya bertolak ansur, skills macam tu dengan anak-anak juga lah. So dia ada banyak motor condition semua skill. Okay, so itu tips-tips yang mungkin dapat membantu juga, insyaAllah. Macam antara yang dikonsumkan tadi, berikan power kepada kanak-kanak untuk memilih apa yang dia nak. Janganlah pergi bawa kat tempat chicken dish tu memilih tapi kita pergi tempat sayur Ada satu soalan daripada Facebook ni. Daripada Puan Puan Nur Zaimah di Ismail. Dia katakan macam mana nak buat kalau anak-anak tak nak makan. Ni persoalan yang saya rasa biasa yang selalu ditanyakan oleh ibu apa kalau kadang-kadang anak-anak dia tak nak makan. So ibu apa jadi risau. So macam mana? Okay, secara banyak juga benda ni memang sangat-sangat berlaku. Okay. One of the things mungkin juga picky eaters juga, ataupun boleh jadi sebab faktor-faktor lain jugalah. So what we can do, apa yang kita boleh buat ialah kita cuba. Kita tengok juga anak kita tu umur berapa tahun. Okay. Sebabnya kalau misal kata dah boleh bercakap ataupun dah boleh membuat pilihan, so kita kena ada communication dengan dia lah. Kenapa tak nak, kenapa tak suka, ada sebab apa, mungkin dia kata pahit ke apa ke, we try to modify lah macam tu. Okay. Selain daripada itu ialah kalau misal kata masih baby ataupun apa kecil lagi, tak boleh berkata-kata, so kita tengok, kita kena try and error. This thing memang kita kena buat lah. Maksudnya kita tukar, okay, kita cuba yang ni tak mau, lepas tu kita cuba pula yang lain. So kita memang kena try and error lah. Sebab dia memang akan kena ada effort sikit. So memang kena try and error untuk yang kanak-kanak sedemikian rupa. Sebab kita pun, sebab setiap individu mungkin anak yang pertamanya lain, tak suka tapi yang makan kita bagi makan yang ni dia nak. Mungkin anak yang kedua tak suka tapi kita bagi makan yang sama macam anak yang dia tak nak. So every individual is so unique. Jadi maksudnya kita kena ada sedikit ni lah, creativity dan juga sedikit effort untuk membuatkan kita makan. So kita kena try and error juga. Bukan dengan kita memaksa. Sebab dia tak nak makan. So kita kadang-kadang sebagai parents ni kita panic. So kita makan apa? So kita bukanlah kita kata kita force, but tapi kita macam video. Macam kita cakap, macam saya cakap tu video with our children, video with our kids, video with our child. Kita kena deal dengan dia. Maksudnya kita kena ada juga communication. Dan secara tak langsung, jika misal kata kanak-kanak tu dah boleh faham apa kita cakap, even tu kalau tak faham pun it's okay, we still can talk with the kid. Okay, kita cakap saja, this is good. Kita kena terangkan why you have to eat this one, kenapa itu dan ini. So sebenarnya inilah secara tak langsung yang memberi pemahaman kepada kanak-kanak tersebut lah. So daripada kecil bila kita dah terangkan macam ni, okay, ini bagus, ini semua, so at least dia tahu yang sebenarnya kalau makan yang ni bagus, macam tu. So kalau makan dengan yang ni bagus, macam tu. So memang kita memang kena ada endless effort untuk kanak-kanak ni sedikit lah, untuk yang ni. Selain daripada makan sayur, pengambilan kalsium
makan sarapan pagi. Okay, ada juga yang mengatakan yang ada kanak-kanak tak nak minum susu. Susu tu dia kurang ataupun tak nak minum. So adakah Zulka ada cadangan untuk menggalakkan kanak-kanak ni untuk minum susu? Susu tu jadi Zulka kata satu benda yang penting. Jadi adakah cara-cara ni untuk galakkan anak-anak minum susu? Sebenarnya kasih untuk banyak benda. Cumanya susu ni satu yang mudah kita dapati jugalah. Dan actually kita boleh versatile dengan susu ni. Kita boleh buat salah satu contoh yang tadi saya boleh bagi tadi tu ialah kita pilih je anak-anak kita nak bagi nak perisa apa dia suka. Kalau dia suka strawberry, just give it strawberry. It's okay, tak ada masalah. Cuma kalau misal kata itu tips yang pertama lah. Tips yang kedua, kita boleh juga buat aiskrim, popsicles. Dia buat aiskrim, dia letak sikit susu kat dalam tu. So dia seronok lah buat aiskrim. Aiskrim Malaysia. Aiskrim Malaysia ke ataupun ada je kat kedai RM2 nampak macam yang letak batang tu. So dia boleh jadi macam batang. Tapi janganlah buang batang dia, kena simpan lah. So yang itu, itu simpan jugalah. Tapi yang itu apa sama juga. So diorang boleh enjoy the moment juga. So selain daripada tu kita boleh buat kita boleh campur dengan buah juga. Lepas tu boleh buat jadi aiskrim, kita boleh buat macam milkshake juga. That's the thing. Lepas tu kita boleh buat blended. Yes. So yang kita seronok, biasanya kalau kita tahu budak-budak ni dia memang suka benda yang sejuk sikit. Berbanding yang panas. So jadi kalau macam tu dia rasa seronok. So kita pelbagaikan benda-bendanya. So itu salah satu cara dia. Kalau tidak pun kita boleh tuang susu tu. Ataupun sekarang ni banyak je kat luar yang ada gambar Frozen lah, gambar Elsa lah. Banyak je. So kalau kadang-kadang saya pergi kat Shell ke, pergi kat Petronas ke, mana-mana petrol pump, kadang-kadang kita nak beli air tu kita nampak budak-budak macam nak yang ni. Padahal ada je susu lain yang tak ada gambar tapi nak yang tu. So at least diorang tertarik dan nak minum. Kalau dia tak nak pun, kalau kita cakap lah, kita pergi balik ke deal. Whatever it is, we have to make a deal with our children also. Itu secara tak langsung memang one of the good things juga. Supaya kita ada communication yang bagus. So kita juga secara tak langsung boleh eratkan hubungan kita dengan anak jugalah. Tak pun last tip would be tukarkan susu ni kepada benda-benda lain. Macam tadi lah cheese, yogurt. Yes, it's something got to do with the calcium also. Dan juga budak-budak pun suka. Sebab ada je nampak produk-produk kat luar sana yang macam yogurt tapi for kids, for calcium kind of things lah. Pelbagai sangat-sangat. Makanan untuk kanak-kanak ni di luar sana yang bagus dan sihat. Di samping kalau kita tengok sekarang ni, it's bulan kesedaran masalah obesiti di dalam kalangan kanak-kanak. This is the month untuk kita bincangkan pasal obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Jadi adakah obesiti kanak-kanak ni merupakan satu benda yang berbahaya? Kadang kalau kita tengok dia tengah lain satu kanak-kanak keluar tu saya sampai begini macam comel je dengan macam, tapi kadang-kadang orang kata that child tu is obese. So adakah child obesity tu satu benda yang tak baik? Bahaya lah. Adakah child obesity tu bahaya? Sama konsepnya macam orang besar, bahaya. Full stop, titik. Alright. Kita jangan kata kita nak anak kita macam chubby, sebab supaya bila kita chubby orang akan cakap, wah comelnya anak awak. Saya pernah jumpa orang macam tu. Dia kata memang dia nak chubbykan anak dia. So bila orang datang, orang akan cakap, wah comelnya, macam tu. So memang itu yang aim dia sebenarnya. The thing is that this is not good. Sebab sama juga macam orang dewasa. Saya tak nak orang dewasa at least dah 45 tahun ke atas macam tu baru kita dapat macam manis, the risk factor is there lah. Tapi kalau misal kata untuk kanak-kanak ni pun sama-sama risk factor dia. Maksudnya boleh jadi ada kencing manis, darah tinggi. Ini semua pun sama. Maksudnya budak kecil pun boleh dapat penyakit sama macam orang besar. Maksudnya sama macam orang dewasa. So sebab itu child obesity is totally sangat bahaya. What we can do is kita kena keep track tentang pembesaran anak kita. The thing is that kita tak boleh guna BMI biasa.
macam yang kita guna untuk orang dewasa. Jadi kena balik semula ke pakar pemakanan ataupun kepada doktor peds, yang merawat anak anda untuk tengok sama ada growth chart dia okey ke tak okey. Ataupun sebenarnya jika tidak, kalau pandai untuk kira, boleh tengok di growth chart juga. Kita guna growth chart. Sebabnya kalau bawah daripada kalau lebih daripada 2 tahun, kita memang guna growth chart lah. Kalau kurang daripada itu, tapi kita pun cakap tentang anak-anak, so memang kita guna growth chart lah. So bila kita guna growth chart ni, kita boleh plot dekat graf tu. So bila kita plot dekat graf tu, kita boleh tengok tumbusan anak kita makin cantik ke, dia duduk dekat bahagian yang obese ke, atau dia duduk kat overweight ke, atau dia duduk dekat normal, ataupun kita ada teen, dan juga severity. So kita ada 5 kategori lah: severity, teen, normal, overweight dan juga obesity. So kalau lah anak-anak anda kita plotkan graf tu, ataupun doktor peds ataupun pakar pemakanan ada plotkan graf, so kalau kita tengok dekat obesity tu, so you have to do something, have to start to do something lah. Jadi mungkin tips ni akan berbeza daripada apa yang tips saya bagi tahu tadi. Sebabnya itu kira special case lah. Yang tadi saya terangkan ni ialah untuk pemakanan sihat untuk kanak-kanak normal, maksudnya yang tidak ada obesity dan juga tiada apa-apa masalah lain lah. Okey. Jadi Puan Zulaikha, kita telah bincangkan beberapa soalan yang mengenai masalah obesiti dalam kanak-kanak, dan juga kita telah bincangkan tips-tips pemakanan yang sihat untuk kanak-kanak di luar sana. Jadi ada Puan Zulaikha ada cadangan-cadangan lain untuk beberapa macam mana cara beberapa memberi pemakanan yang lagi bagus, lagi sihat untuk anak-anak. Okey. As a rumusan lah sebagai kita punya konklusinya ialah perlu teladan daripada ibu bapa. Kita perlu didik anak daripada rumah juga, dan juga daripada kecil. So untuk orang cakap meletup buluh biarlah dari rebungnya. Kalau dah buluh tu dah tak boleh nak lentur lagi dah, macam tu payah sikit. Sebab satu halnya ialah sebab kanak-kanak ni akan pergi keluar, pergi ke sekolah, dan dia juga ada rakan-rakan. Jadi kalau dia tidak ada knowledge yang berkenaan tentang pemakanan dan juga apa-apa, jadi nanti bila dia ke sekolah dan juga akan terpengaruh jugalah. Mungkin biasanya di sekolah lah, KKM biasanya tidak akan bagi kantin untuk menjual makanan-makanan yang tidak sihat. Tetapi permasalahannya ialah apabila di luar pagar sekolah. So yang itu, yang luar pagar sekolah tu, so nak sambil nak tunggu bas tu, duk beli-beli. Kadang-kadang then shouldn't be problem, cuma kalau hari-hari is gonna be a problem. Lepas itu, selain daripada itu, makan bersama keluarga, kalau boleh berkumpul sekali, so that dia tidak rasa lonely dan dia ada kawan. Contoh dia tak suka makan sayur, so bila tengok adik ataupun abang ataupun kakak atau ibu bapa, kalau tak ada adik-beradik yang lain makan sayur, so at least dia rasa dia tak lonely. Macam tu. So by that, insyaAllah dia akan pupukkan dekat dalam anak-anak ni juga, which is good lah, which is good practice. Oh ya, secara tak langsung saya lupa nak bagi tahu, sebenarnya exercise, physical activity is also important for the kids also. Maksudnya jangan selalu bagi tengok TV sangat-sangat. Maksudnya sebabnya ini ialah passive physical activity. Bila passive physical activity, dia tidak membakar makan kalori. So maksudnya takut kalori tu terlalu banyak, so that's why berat badan pun akan boleh meningkat juga. Kepada ibu bapa yang berada di luar sana, ingat melentur buluh daripada rebungnya, supaya kita memberikan tauladan ataupun contoh yang terbaik agar anak-anak kita ikut apa cara kita makan. Jadi macam Puan Zulaikha kata tadi, kalau nak bagi anak makan sayur, berapa perlu makan sayur. Kalau nak terapkan pemakanan makan pagi, berapa pun juga makan sarapan pagi bersama-sama anak-anak, supaya bukan hanya kanak-kanak ni akan makan bila zaman dia hanya kanak-kanak saja, dia boleh terapkan pemakanan ni bila dia dah besar, dan dia akan terapkan bukan hanya dengan diri dia saja. Bila dia dah besar, dia akan dah berkahwin, nanti dia akan terapkan untuk family dia juga lah nanti. Jadi secara tak sedar
kita dah hampir 45 minit kita bersiaran langsung untuk segmen Tanya Pakar An-Nur pada hari ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan Zulaikha kerana sudi meluangkan masa untuk memberikan sedikit informasi kepada semua ibu bapa yang berada di luar sana agar mereka lebih mendapat more information mengenai pemakanan yang sihat ini. Jadi sekiranya anda ingin berjumpa dengan Puan Zulaikha, beliau berada di Hospital Pakar An-Nur daripada Isnin hingga hari Jumaat. Isnin hingga Jumaat sekiranya ataupun nak buat sesi konsultasi appointment, anda boleh telefon 03 8923 5500 untuk berjumpa dengan Puan Zulaikha yang berada di Hospital Pakar An-Nur untuk memberikan konsultasi kepada anda mengenai pemakanan, bukan hanya pemakanan untuk kanak-kanak, tapi pemakanan untuk diri anda sendiri, untuk keluarga. Adakah bagus untuk tidak untuk diri anda dan juga keluarga. Jadi sekali lagi kami ingin ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi untuk menonton segmen Tanya Pakar An-Nur ini daripada awal sehinggalah akhir. Jadi sekali lagi, sekiranya informasi ini berguna kepada anda, saya ingin minta tiga pertolongan daripada anda, iaitu like ini, ataupun sekiranya anda mempunyai apa-apa persoalan yang ingin ditujukan kepada Puan Zulaikha, ataupun anda masih boleh komen di ruangan di bawah, kerana Facebook siaran langsung ini akan disiarkan di Facebook kami, dan berkemungkinan berkesempatan sekiranya Puan Zulaikha boleh menjawab persoalan-persoalan, masih boleh dijawab lagi. Dan satu lagi, sekiranya informasi ini berguna untuk anda boleh sharekan di laman Facebook anda sendiri agar informasi ini berguna untuk diri anda dan juga berguna untuk orang lain juga. Baiklah, insyaAllah kita berjumpa di masa lain hari dan di masa akan datang untuk episod yang seterusnya, dan kita akan bincangkan topik-topik yang berbeza, topik-topik yang lebih menarik yang akan dibincangkan oleh pakar kita yang lain akan datang minggu hadapan. Jadi sekali lagi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-57 dan Malaysia prihatin dan juga An-Nur prihatin. Assalamualaikum